Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini live bersama dengan Yayasan Kasih Nilofer dan seluruh para pendengar dan yang mengikuti page ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, kefahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbincang berkenaan dengan kelebihan sedekah. Dan berbetulan dengan hampirnya Aidil Adha yang hampir ini, yakni kita dianjurkan dan di dalam Aidil Adha sendiri syariat telah menganjurkan pengorbanan, mengeluarkan harta dan juga memberikan yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersedekah ini adalah salah satu daripada perjanjian dan apa yang telah kita ambil perjanjiannya dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis yang menyebutkan tentang kelebihan perkara ini disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan daripada hati yang ikhlas, dengan perkara yang terbaik dikeluarkan daripada harta yang dimiliki oleh seseorang. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dengan mengatakan, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yaqbaluha biyaminih. Sesiapa yang bersedekah dengan walau sebiji tamar daripada pendapatan yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu tersebut melainkan dengan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Disebut di sini biyaminihi, yaitu dengan perhatian, dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memberikan kebaikan dengan apa yang dikeluarkan oleh hamba tersebut, sehinggalah harta yang sedikit tadi dikeluarkan oleh hamba tadi seperti sebiji tamar akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatta takuna mithla jabalil azim, sehinggalah akan menjadi seperti bukit yang besar. Maka kata Nabi, fatasaddaqu, bersedekahlah kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, annahum zabahu syatan. Satu hari para sahabat menyembelih seekor kambing. Ahli keluarga Rasulullah menyembelih kambing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Maka baginda Nabi SAW bertanya, ma baqiya minha, apa yang kekal daripada kambing tersebut? Ada tak lagi bahagian yang masih kekal? Faqalat Aisyatu, ma baqiya illa katifuha. Tidak ada ya Rasulullah, melainkan bahu kambing sahaja yang kekal. Maksudnya yang masih berbaki bahu kambing saja. Maksudnya yang lain telah selesai disedekahkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baqiya kulluha illa katifuha. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan iltifatun nazar ataupun pandangan yang ataupun ta'bir yang terbaik bagi harta sedekah, bukan bermaksud selesai harta sedekah tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baqiya kulluha illa katifuha. Yang lain semuanya kekal kecuali bahu kambing tersebut sahaja yang masih berbaki. Apa maksud di sini? Maknanya harta sedekah walaupun dilihat keluar, hakikatnya itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan bahawa kambing yang telah disedekahkan tadi kesemuanya kekal kecuali yang berbaki. Berbaki tadi saja masih tidak kekal kalau tidak disedekahkan. Jadi ini menunjukkan bahawa harta sedekah ini harta yang kekal. Harta yang diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ianya menjadi sebab kepada seorang hamba tersebut diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu akan menghancurkan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara. Seperti mana api membakar ataupun memadamkan kebakaran. Air memadamkan kebakaran api. Digunakan tudfi' kerana ianya digunakan kepada bahasa meredakan dan juga mengurangkan, khususnya kepada kemarahan. Maksudnya di dalam sebahagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna sadaqata walau qallat la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u mitat as-su'. Sedekah itu walaupun sedikit, ini akan memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedekah memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kerana al-makhluq iyalullah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang memberikan perhatian kepada keluarganya. Maka al-makhluq iyalullah, dan seseorang yang melakukan kebaikan kepada ahli keluarga seseorang, maka ianya akan mengurangkan kemarahan seseorang kepada seseorang tersebut. Kita ada melakukan kesilapan kepada satu keluarga, kemudian ketua keluarga tersebut memarahi kita, maka kita cara untuk nak dapatkan balik kecintaannya, kebaikannya kepada kita, maka kita pun bersedekah dan menghadiahkan sesuatu kepada ahli keluarganya. Bila diceritakan kepada ketua keluarga tersebut, maka itu mungkin menjadi sebab kepada redanya kemarahannya kepada kita. Dan walillahi mathalul a'la, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dimisalkan, dan itu hanya sekadar takrib lil azhan, untuk mendekatkan kepada faham kita terhadap hadis ini. Maknanya seseorang yang bersedekah, dan sedekah ini sesuatu yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walau qallat, walau sedikit, la tudfi'u ghadabur rabbi, maka ianya akan meredakan dan memadamkan kemarahan Tuhan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u mitatas su', dan juga sedekah akan tadfa' mitatas su', akan menghalang seseorang tersebut daripada kematian yang buruk. Maka setiap orang di kalangan kita inginkan kematian yang baik, pengakhiran yang baik, kerana khairun nihayah tadullu ala khairil bidayah. Ataupun atau sebaliknya, khairul bidayah tadullu ala khairin nihayah, juga sebaliknya, khairul nihayah tadullu ala khairil bidayah. Pengakhiran yang baik adalah menunjukkan pada permulaan yang baik. Moga-moga dengan sedekah yang kita keluarkan kerana Allah Subhanahu wa taala, ianya akan menjadi satu sebab bagi kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dielakkan kita daripada mitatas su'. Mitatas su' pelbagai. Mati dalam keadaan yang buruk pada pengakhirannya dengan cara dicabut iman daripada hati kita. Dan orang yang bersedekah,
ini dalil kepada imannya yang kamil, iman yang sempurna, iman yang luar biasa. Maka tidak mampu seorang tadi mengeluarkan sedekah, melainkan orang tadi telah melepaskan tali ikatan daripada dirinya dengan kebakilan. Mengeluarkan dengan sedikit, sebab itu disebut dalam hadis tadi, walau qallat, walau sedikit. Jadi sedikit atau banyak tidak menjadi kayu ukur bagi seorang tadi dianggap sebagai orang yang kuat bersedekah ataupun tidak. Sebaliknya yang diukur adalah pada keikhlasan orang tersebut. Karena orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memandang yang sedikit tersebut, yang banyak yang mereka keluarkan itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kulluna fuqara, kita semua adalah fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikeluarkan oleh fakir di sisi Al-Malikul Azim, maka tidak ada nilainya. Sebab tu kalau kita katakan seorang yang mengeluarkan 1 dinar, 1 dirham, 1 ringgit, hatta 1 kupang sekalipun, sekupang, satu apa ni, RM1, RM2, yang sedikit kita lihat pada pandangan mata kita, dibandingkan dengan seorang yang mengeluarkan 10,000, 20,000, tidaklah ada bezanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan dinilai pada sudut ikhlasnya pada ketika itu. Tamam? Dan sebab itu dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul mengatakan bahawa ada seseorang yang mana sedekah yang dikeluarkan olehnya 1 dirham itu lebih baik daripada seorang yang mengeluarkan 100,000 dirham. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan lafaz daripada Imam Ibnu Hibban, dan Al-Imam Hakim seperti yang disebutkan oleh beliau bahawa hadis ini sahih ala syarti Muslim, ala syarti Al-Imam Muslim, sabaqa dirhamun 100,000 dirham, telah mendahului 1 dirham daripada 100,000 dirham. Faqala rajulun, wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Ditanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana boleh jadi begitu? Orang ini keluarkan 1 dirham, tapi dia mengalahkan orang yang mengeluarkan 100,000 dirham. Maka kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun lahu malun kathirun aqadha min 'urdihi 100,000 dirhamin tasaddaqa biha, wa rajulun laysa lahu illa dirhaman fa aqadha wahidan fatasaddaqa bih. Seorang lelaki yang mempunyai harta yang sangat banyak, kemudian dia mengeluarkan sedikit sahaja daripada hartanya yang banyak tadi, 100,000 dirham daripada hartanya yang jutaan dinar contoh. Maka dia keluarkan daripadanya, dan seorang lagi lelaki hanya mempunyai 2 dirham, kemudian dia keluarkan 1 dirham, maknanya setengah daripada hartanya. Orang tadi ada jutaan dirham, jutaan dinar, dia keluarkan 100,000 dirham, tidak ada nilai dibandingkan dengan, maksudnya sedikit dibandingkan dengan seluruh hartanya. Manakala lelaki ini hanya ada 2 dirham, tapi dia keluarkan setengah daripada hartanya tersebut, iaitu 1 dirham diberikan. Maka kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kuantiti tersebut. Yang dinilai adalah pada kualiti yang dikeluarkan oleh hamba tersebut. Karena itu tidak ada bezanya di antara bilangan tersebut di sisi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ternilai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kata seorang yang ikhlas kerana Allah, disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahawa seseorang hamba ketika mana dia mengeluarkan sesuatu yang dia kasihi, contohnya dia kata wa'lam anna syari'a ma amara al-'abda bi sadaqati sirri illa lima ya'lamu min nafsi al-'abdi min mahabbati al-mal wa infaqihi liyuqal. Jadi seorang tersebut, syarak tidak mengarahkan, ini bab berkaitan dengan sedekah dalam keadaan yang sir, dan dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi. Dan ini lebih baik daripada sedekah dengan cara terang-terangan. Kecuali kalau orang ni memiliki dan memegang harta orang ramai, dan kemudian dia perlu menunjukkan apa yang dikeluarkan daripada harta orang ramai tadi, contohnya
macam yayasan dan sebagainya yang diberikan kepada mereka sumbangan untuk disampaikan kepada orang lain, maka ini hak untuk mereka menunjukkan dan memberikan perhatian kepada orang ramai tentang apa yang mereka keluarkan. Kerana yang mereka keluarkan tadi bukan hanya milik mereka sahaja, tetapi milik umat, untuk disampaikan kepada umat baginda Rasul SAW. Tapi kalau harta milik kita sendiri peribadi, sebaiknya untuk kita melakukannya dengan sir. Kerana ini yang dituntut, yang dianjurkan oleh syarak. Kenapa? Kenapa syarak menyuruh untuk seorang tadi melakukan sedekah tadi dengan sir? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa jiwa hamba ini sukakan harta dan infakkan harta tadi liyuqal, untuk dikatakan beliau sekian-sekian. Ini orang yang pemurah, ini orang yang begini-begini. Fala yakadu yaskutu ala ma atahu li ahadin abada li'azamatihi indah. Itu seorang tidak mampu untuk diamkan pemberian dia kepada seseorang. Nah, kerana dia merasakan bahawa perkara tersebut besar di sisi dia. Nah, sebab tu kita kalau berikan harta kepada seorang, kita akan suka ungkit. Kenapa? Kerana kita menganggap bahawa harta tadi besar di sisi kita. Tamam? Walau annahu salaka tariqa lakana ikhrajul alfi dinarin sadaqatan indahu kahabbatin inabin ala haddi sawa. Tapi kalau dia mengikuti jalan para sufi, jalan para ulama dan awliya Allah Subhanahu wa taala, maka 1000 dirham, 100 dinar, 1000 dinar, 1 juta dinar, ini tidak ada bandingannya dan tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan 1 biji buah anggur yang dihadiahkan dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Katanya sama saja. Antara 1 juta dinar dengan 1 biji anggur yang dihadiahkan dan sedekahkan, sama saja. Kenapa? Wa ma ra'ayna ahadan qattu a'ta habbati 'inabin wa sara yadhkuruha fil majalisi wa yaftaqiru biha abadan. Betul, kita tak pernah melihat seorang yang menghadiahkan dan memberikan sumbangan 1 biji anggur contohnya kepada seseorang, kemudian dia canangkan sedekah dia tadi di dalam majlis semuanya yang dia hadir. Ada orang pergi majlis mana-mana, dia baru bagi sedekah sebiji tamar saja kepada seorang, kemudian dia cerita, tadi saya bagi sebiji tamar pada orang ni, saya bagi sebiji anggur pada orang sekian-sekian. Kita takkan sebut. Kenapa? Kerana bagi dia ini adalah, kalau dia ceritakan ni satu benda yang malu bagi dirinya. Tamam? Lihawaniha indahu, kerana benda tu kecil katanya. Wa kadzalika hiya al-alf, wa kadzalika hiya alfu dinarin 'inda al-faqir as-sadiq. Begitu juga orang yang mempunyai 1000 dinar, yang beliau orang ni orang yang fakir as-sadiq, yakni orang yang benar jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Idza tasaddaqa biha la yahtafilu biha. Kalau dia sedekahkan, dia tak akan bergembira dengan perkara tersebut. Kenapa? Wala yadhkuruha fil majalisi abadan, dan dia tak akan sebutkan dalam majlis-majlis yang dia hadir. Kata dia telah berikan daripada harta miliknya kaza. Wa ma summiya al-faqiru faqiran illa likaunihi la yamliku syai'an ma'allah. Tidaklah seorang tadi dinamakan fakir. Fakir adalah istilah bagi sufi. Mereka ini dinamakan sebagai fakir. Kenapa? Kerana mereka merasakan diri mereka fakir di sisi Allah. 100,000 dinar sekalipun, itu sedikit di sisi Allah. Tak patut mereka banggakan harta milik Allah kepada yang diberikan kepada mereka. Ini adalah sir ahlillah, rahsianya ahlullah mendapatkan keberkatan dalam harta mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkenaan dengan sedekah, berkenaan dengan disuruh untuk kita menyampaikan, memberikan kepada umat, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggembirakan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dengan sedekah yang kita keluarkan, hadiah yang kita berikan kepada umat, semata-mata untuk menggembirakan umat baginda Rasul. Karena menggembirakan umat baginda Rasul bermakna kita menggembirakan dan kita telah memasukkan kegembiraan di dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sangat gembira ketika mana umatnya digembirakan. Saya pernah cerita sebelum ni kisah bagaimana orang-orang yang menggembirakan hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dia daripada senarai orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kerana dia menutupi aib saudaranya di kalangan muslimin, dan menutupi aib seseorang bermaksud dia memasukkan kegembiraan dalam hati orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia daripada api neraka. Di akhirat
Ada seorang lelaki, kata Nabi SAW, di depan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, diperlihatkan seluruh amal keburukannya. Apa yang dia tak lakukan semua ditunjuk. Kemudian ni di depan masyarakat dan umat yang ramai pada ketika itu di padang mahsyar. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian diberitahu kepada dia, kamu lakukan ini begini dan sekian-sekian pada waktu sekian, hari sekian. Kata, "Na'am ya Rabb." Ya, saya lakukan perkara tersebut ya Allah. Semuanya saya lakukan, saya tidak nafikan perkara tersebut. Kemudian setelah ditunjukkan dosa sekian kepadanya, maka yakin dalam hati lelaki tersebut tidak ada tempat dia melainkan neraka. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata kepada malaikat Allah, pegang tangan lelaki ini, bawa dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian orang ramai yang ada di padang mahsyar pada ketika tersebut melihat kepada lelaki ini dan mengatakan bahawa beruntung lelaki tersebut tidak ada langsung dosa baginya, terus masuk syurga tanpa hisap. Sedangkan tadi dia dihisap dengan sangat berat. Tapi tidak ada seorang pun yang nampak hisap yang telah dihisap oleh Allah kepada lelaki tersebut. Maknanya apa? Maknanya semua tadi dilindungi oleh Allah. Allah Ta'ala tutup pandangan manusia di padang mahsyar daripada melihat kesalahan yang dilakukan oleh lelaki tadi. Hatta dilindungi mata manusia di padang mahsyar daripada melihat lelaki tersebut dihitung amalannya di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dipandang oleh umat pada ketika itu, lelaki ini adalah orang yang diberkati oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Ajib. Dan apa amalan yang dilakukan oleh lelaki ini? Kata Nabi SAW, dan satara mu'minan satarahullah yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah menutupi aibnya di hari akhirat nanti. Maka ini salah satu bentuk memasukkan kegembiraan di dalam hati umat Nabi Muhammad SAW, dan memasukkan kegembiraan hati ke dalam hati umat Nabi Muhammad antaranya dengan sedekah. Karena itu disebut inna sadaqata wa in qallat la tudfi'u ghadabar rabbi, akan menutupi dan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena memasukkan kegembiraan ke dalam hati umat baginda Rasul, ini akan memadamkan kemurkaan Allah. Kita banyak dosa. Nah, kullu bani Adam khata'. Nah, setiap anak Adam ini melakukan kesilapan yang banyak. Setiap hari kita melakukan kesilapan. Nah, setiap hari. Apa saja kesilapan yang kita boleh sebutkan. Nah, kalau kita boleh tulis kesilapan kita seperti yang dilakukan oleh Sayyidi Al-Imam Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan tukang jahit seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus. Nah, beliau tukang jahit. Dan kata beliau, waktu saya bekerja sebagai tukang jahit, kerja dia duduk dekat meja jahit dia dengan mesin jahit dia, dan kemudian dia menjahit. Dan kemudian ketika dia menjahit, kata beliau, sepanjang hari tersebut saya akan menulis apa yang telah saya cakapkan pada hari tersebut, dan pada hujung harinya saya akan tengok kembali apa yang telah saya lakukan. Yang baik saya ucapkan, saya bersyukur kepada Allah. Yang tidak baik, maka saya akan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan saya melakukan itu setiap hari, sehinggalah makin kurang perkara yang tidak elok saya ucapkan. Bayangkan dia nak ucap apa kalau duduk seorang-seorang berjahit macam tu. Nak cakap apa lagi yang buruk. Maka kata beliau, begitulah pekerjaan beliau setiap hari sehingga beliau menjadi salah seorang daripada wali-wali badal, wali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Maka ini adalah bentuk riyadah ataupun cara bagaimana para ulama sufi dan orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, mereka menjaga diri mereka dan juga melakukan perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam. Dan kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, yang kita sebutkan tadi dalam hadis juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, Inna Allah Ta'ala, kata Rasulullah, la yadra'u bis sadaqati 70 baban min mitatis su'. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalang 70 pintu daripada keburukan, mitatis su', kematian yang buruk, kepada orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Karena itu sedekah yang kita nak keluarkan perlulah dengan hati yang keikhlasan. Jangan kita sedekah melainkan dengan perkara yang kita cintai. Takkan kita nak bertemu depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani, diseru di depan Allah, wahai hamba yang bersedekah kerana Allah,
mana sedekah kamu kerana Allah tadi? Maka dia keluarkan barang-barang dia yang buruk, yang dah lekeh dah. Hak semua tu nak sedekah tu. Hak ni dikeluarkan. Nah. Kemudian diseru lagi, mana orang yang bersedekah bukan kerana Allah? Maka dikeluarkan barang-barang yang elok pada ketika tersebut. Dia keluarkan yang elok-elok pula. Maksudnya apa dia ni? Dibandingkan pada waktu tu, waktu ketika kerana Allah, dia akan keluarkan yang huduh-huduh, yang biasa-biasa, yang tidak ada nilai dari sisi dia. Nah, tu kita pun macam tu lah. Kadang-kadang nak bagi sedekah ke orang, hak kita tak pakai dah, kita sedekah tu. Nah, hak kita baru beli, kita mana boleh sedekah, hak ni baru beli ya, nak pakai dululah. Tak. Mereka akan nanti di akhirat, kata Sayyidina Imam Abdul Wahab Sya'rani, bandingannya, kalaulah nanti mana yang orang yang bersedekah kerana Allah, maka dikeluarkan yang buruk-buruk pada ketika itu, yang tidak elok pada ketika tersebut. Kemudian yang mana disedekahkan bukan kerana Allah, dikeluarkan yang cantik-cantik, yang baik-baik. Maka sudah tentu orang ni akan malu di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Dan kerana itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang dia bersedekah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak melakukan tadi kerana pandangan mata manusia, maka dia tidak ada bezanya di antara sesuatu yang mahal sekalipun di sisi pandangan mata pribadinya, baginya di sisi Allah tidak ada nilainya perkara tersebut. Kerana itu dia tidak akan mengungkit, dia tidak akan mengulang-ulang balik mengatakan bahawa dia pernah bersedekah dengan sekian-sekian, dia pernah telah memberikan dengan sekian-sekian. Dan ini sikap sebahagian manusia ketika mana memberikan sesuatu yang dia rasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, maka dia akan mengungkit perkara tersebut. Dan ini sikap yang patut untuk kita orang-orang yang dekatkan dirinya kepada Allah, mengelakkan daripada mengulang-ulang ucapan tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang terbaik kita berikan dan kemudian kita lupakan. Kita lupakan terus sedekah tersebut, dan kita tidak perlu mengulang-ulang dan tidak perlu untuk mengucapkan perkataan tersebut berkali-kali. Tamam. Diceritakan dalam Sahih Al-Imam Ibn Hibban. Ini tentang kelebihan dan keagungan sedekah. Ta'abbada 'abidun min Bani Israel. Ada seorang hamba ahli ibadah pada zaman Bani Israel telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi sawma'atih, di tempat ibadahnya sittina ama, 60 tahun. Kalau 60 tahun dia ibadah, maknanya umur dia berapa tahun? Allahu a'lam. Kalau umur balighnya mungkin berapa belah tahun, kalau paling ni mungkin 70 tahun umur dia, 80 tahun umur dia mungkin. Dan umat Bani Israel umurnya panjang-panjang. 60 tahun ni ibadah sahaja di sawma'ah. Fa amtaratil ardu wa khdarrat fa ashrafa ar-rahibu min sawma'ati. Kemudian hujan turun, buminya subur dikarenakan ibadah yang dia lakukan. Jadi kerana dia ahli ibadah, wali min awliyaillah. Nah, kalau dalam pandangan ni lah. Maka asyrafar rahibu min sawma'ati, satu hari dia turun daripada tempat ibadahnya. Ini selepas 60 tahun tak turun. Maksud duduk suluk betul dalam tempat ibadah tersebut. Faqala law nazaltu fa dzakartu Allah. Nah, kalaulah aku turun dan aku tetap berzikir kepada Allah, fazdadtu khairan, maka akan bertambah kebaikanku. Fanazala wa ma'ahu raghifun aw raghifan. Dia keluar pada waktu itu, dia turun bersama dengan satu biji roti ataupun dua biji roti. Fa bainama huwa fil ardi laqiyatuhum ra'atun. Bila dia turun jumpa dengan seorang perempuan, falam yazal yukallimuha wa tukallimuhu hatta ghashiyaha. Dia pun berjumpa dengan seorang, dia tak pernah jumpa perempuan ni, lama 60 tahun tak pernah turun. Turun jumpa seorang perempuan, bersembanglah dia dengan perempuan tersebut. Perempuan tu pun layan dia dengan baik. Summa ughmiya alaih. Kemudian mata dia jadi kelabu dah, dan akhirnya berlakulah perkara yang tidak baik, iaitu penzinaan. Fanazala al-ghadira yastahimma. Faja'a sa'ilun. Satu hari dia bangun, lepas dia dah melakukan penzinaan tersebut, maka dia bangun untuk pergi mandi. Faja'a sa'ilun, datang seorang lelaki minta sedekah pada waktu tersebut. Nah, fa'awma'a ilaihi an ya'khudha ar-raghifain. Maka dia pun bagi tahu, tu ada dua biji roti, ambillah dua biji roti itu. Ini dah duk mandi ni. Nah, kemudian apa dia berlaku? Summa mata fawuzinat ibadatu. Kemudian dia mati setelah tu. Dia mati mungkin bukan waktu mandi itulah, mati setelah tu. Summa dengan makna
mungkin tempoh masa yang panjang setelah tu dia pun mati. Fa wuzinat ibadatu 60 sanatan ma'a hasanatihi bitilka zina bitilka az-zaniyah, au ziniyah, dengan satu kali zina ditimbang 60 tahun amalan dia, maka dimenangi zina. Maknanya apa dia? Zina tadi lebih berat daripada ibadah 60 tahun. Mesti ada nilai terus ibadah 60 tahun. Sama? Auzubillahi min zalik. Moga Allah Taala lindung kita daripada dosa ini. Farajahat az-zinyatu bihasanatih. Tamam? Dan kemudian bila ditimbang, maksudnya zinyah, satu kali zina yang dia lakukan, satu kali saja. Nah, ini bukan tiap-tiap kali buat. Satu kali saja. Dan satu kali ini berlaku menyebabkan 60 tahun tadi tidak ada nilai. Summa wudi'a ar-raghifu aw raghifan ma'a hasanatih. Kemudian hasanah tadi, kebaikan, ini penzinaan sekali. Akhirnya zina tadi jadi berat, kebaikan tadi jadi ringan. Kemudian diletakkan 2 biji roti yang telah dia bagi kepada orang yang minta tersebut. Diletakkan 2 biji roti tadi, farajahat hasanatuhu faghufiralah. Maka menang kebalah kebaikan dia hanya kerana 2 biji roti. Hanya kerana 2 biji roti tadi saja menyebabkan kebaikan yang jadi berat kembali dan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Di sini bukan kita nak suruh untuk seorang tadi bermudah-mudah dengan amal buat jahat, zina dan sebagainya, sedekah banyak-banyak. Itu main-main dengan Allah Taala. Tapi kalau seorang tadi melakukan dosa, kemudian dia melakukan sedekah kerana mengharapkan kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mengetahui tentang hadis Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, Maha Pengampun, moga-moga diampunkan dosanya dan sebagainya. Kalau dengan niat tersebut, moga-moga diampunkan oleh Allah. Dalam satu lagi kisah juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kisahnya seakan macam tadi, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, anna ar-rahiba nazala ila al-mar'ati. Seorang rahib, ahli ibadah di kalangan Kristian ataupun Nasrani pada zaman dahulu, turun bertemu dengan seorang perempuan, fawaqa'aha 6 layalin, dan kemudian dia duduk seminggu 6 hari dengan perempuan tersebut, yang ini berzina dengannya. Summa saqata fi yadihi, faharaba fa'ata masjidan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saqata fi yadihi, dia jatuh kembali kepada hadratillah, kembali dia kepada Allah Ta'ala, balik sedak dia semula. Kata dia telah melakukan kesilapan. Terus dia lari dan datang ke masjid. Di sini digunakan masjid. Walaupun rahib sebenarnya di Sauma'ah. Masjid di sini dengan makna makan di sujud, tempat dia menunaikan ibadah. Fa'awa fihi 3 la yat'amu syai'a. Dia beribadah 3 hari, 3 malam, tidak makan sesuatu pun. Fa'utiya biraghifin fakasarah. Kemudian ada orang bagi kepada dia sebiji roti, maka dia kerakkan roti tadi. A'ta rajulan an yaminih nisfahu wa a'ta akhara an yasarihi nisfahu. Ada 2 orang lelaki duduk sebelah dia dalam masjid tu. Kemudian dia bagi sebelah kepada seorang lelaki ni setengah roti, setengah lagi dia bagi kepada seorang yang sebelah kiri dia. Fa ba'athallahu ilaihi malakal maut faqabada ruhah. Allah Ta'ala mengutuskan malaikat maut. 3 hari dah dia tak makan, maka dicabut nyawanya pada ketika tersebut. Fawudi'an ibadatu 60 fi kaffih atau fi kiffatin. Kemudian diletakkan ibadahnya 60 tahun di atas satu timbangan. Wa wudi'atis 6 layalin fi kaffati atau fi kiffatin. Dan 6 malam yang dia bersama dengan perempuan tersebut diletakkan dalam satu timbangan, yakni 6 layal. Summa wudi'a ar-raghif farajahat. Kemudian menang yang mana? Berat yang mana? Berat yang 6 malam. Kalah 60 malam, 60 malam, 60 tahun. Summa wudi'a ar-raghifu farajaha. Kemudian diletakkan roti sebiji yang dia bahagi 2 tadi, maka menang sebelah hak roti tadi. Dan dia diberatkan kembali oleh Allah, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, inna su'luk kulla su'luk. Apa su'luk? Su'luk maknanya ghabi. Inna su'luk kulla su'luk alladhi lahu malun lam yuqaddim minhu syai'a. Atau ay lam yatasaddaq minhu bi syai'in. Ini bodoh, dan sangat bodohlah orang ini kalau kata dia ada harta tapi dia tidak pernah memberikan harta tadi sedekah
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sangat pemurah, suka bersedekah dengan sir. Dilihat beliau ahli ibadah pada waktu siang, dan pada waktu malam, maka orang kata ni ahli ibadah, wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah menunjukkan apa yang dia lakukan pada setiap malam kepada ahli Madinah. Nah, setiap malam dia akan pergi ke rumah-rumah yang ada anak-anak yatim, keluarga yang tidak ada suami, dan tidak ada pendapatan, fakir dan sebagainya. Dia dah tanda ada rumah-rumah ni, dan dia akan sampaikan sumbangan pada setiap bulan kepada keluarga ni, mencukupi untuk makan mereka sebulan. Tamam? Maka diberikan kepada keluarga tersebut dengan yang mencukupi bagi mereka, dan ni dilakukan oleh beliau setiap orang panggil apa, kalau kata sebulan sekali, ataupun boleh dikatakan kerap dia lakukan, sehinggalah diketahui perkara tersebut setelah beliau wafat. Dia meninggal baru orang tahu, kata dia yang bagi. Ketika dimandikan jenazah beliau, dilihat belakang badan beliau penuh dengan parut kerana banyaknya membawa barang berat di belakang badannya untuk dihadiahkan dan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan orang ramai mengetahui setelah kematian beliau, terputus sumbangan tersebut kepada orang ramai. Kenapa? Kerana tidak ada lagi yang memberikan sumbangan tadi. Barulah mereka tahu bahawa yang memberikan tadi adalah cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan ulama yang mereka tidak akan keluar daripada masjid melainkan kesemuanya akan mendapatkan habuan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah diberikan kepada beliau 20,000 dinar. Nah, 20,000 dinar. 20,000 dinar ni kalau kali dengan RM800, berapa? 20,000 kali 800. Berapa ringgit? 1.6 juta. 160,000. 20,000 dinar kali dengan 800 ringgit. 16 juta. 16 juta. Itu dia. 16 juta diberi dalam masjid pada ketika tu di Yaman. Dan tidak keluar daripada masjid tadi melainkan kesemuanya telah mendapatkan habuan masing-masing, dan tidak ada baki bagi 16 juta tersebut. Syafi'i bagi semua. Bagi semua sekali. Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu, ini bukan Sidi Ali Khawwas, Ibrahim Khawwas. Sidi Ibrahim Khawwas rahimahullah satu hari pernah meminta kepada seorang lelaki untuk cukur rambut dia. Kata dia, kamu tolong cukur rambut aku ni kerana Allah, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, dengan kelebihan dan juga kemampuan dia lah sebagai tukang cukur rambut ni. Maka selepas dia cukur rambut, diberikan kepada lelaki tersebut, yang saya tak ingat berapa ratus dirham diberikan kepadanya. Ni dia kata, mana ada disebut ni, ya Allah, ada dalam ni. Tak ada, cari tak jumpa. Tapi ada lah. Berapa ratus dirham ataupun dinar dia berikan hadiah kepada lelaki tersebut. Lelaki tadi buat apa? Tak mau. Saya tak mau, dia kata. Kamu minta saya lakukan kerana Allah, maka takkan saya nak ambil bukan kerana Allah. Ni bukan kerana saya, dia kata. Saya bukan apa yang kamu minta pada waktu tadi. Kamu minta saya lakukan tadi kerana Allah. Saya lakukan kerana Allah. Semua pakat. Dalam jiwa mereka masing-masing ada perasaan semuanya nak bersedekah dengan khidmat mereka, bersedekah dengan harta mereka, bersedekah dengan apa yang mereka ada dan sebagainya. Tamam? Al-Imam Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan bahawa beliau setiap kali pergi ke masjid, maka bersama dengan beliau orang-orang miskin akan datang ke masjid pada waktu tersebut. Tidak akan keluar mereka daripada masjid melainkan semuanya mendapat habuan masing-masing. Ada yang dapat duit, ada yang dapat gandum, ada yang dapat roti, dan hatta dia pernah bawa sekali dengan bawang pun pergi ke masjid. Bila orang tanya kepada dia, kan bawang ni benda busuk, kan ini benda yang tidak disukai oleh malaikat, dan juga Nabi SAW tak bagi, kan dibawa bawang ni, kalau kata ni benda yang busuk ke masjid. Maka kata beliau, tak ada apa yang saya nak bawa pada hari ni, dan saya bimbang saya keluar pada hari ini dalam keadaan saya tak bagi apa pun kepada orang. Macam tu sekali, jiwa mereka dengan sedekah, dengan memberikan kepada umat ni,
sangat luar biasa. Sebab tu jangan ditunggu kita ni ada kewangan. Jangan ditunggu ketika kita ni dah kaya raya. Jangan ditunggu ketika mana kita ni dah ada kedudukan baru kita nak bagi. Ada sebahagian orang ketika mana datangnya orang-orang miskin kepada mereka untuk minta sumbangan ketika bersendirian, mereka akan macam-macam. Macam-macam pada waktu tu. Dan tanya pula macam-macam. Saya pernah berlaku pada diri saya sendiri waktu nak pergi ke Mesir. Dulu berapa 20 tahun yang dulu, 16 tahun yang dulu. Waktu ketika saya nak pergilah ke rumah seorang ni, ada orang bagi tahu kata apa ni orang kaya kan. Pergilah jumpa dengan dia, aku dapat sumbangan. Saya pun lepas berlaku peristiwa tadi jadi serik untuk pergi ke tempat-tempat macam tu. Saya pergi depan rumah, pintu rumah pun tak buka. Pintu pagar tu bukannya pintu rumah, pintu pagar. Kita nak pergi mengaji ni. Nak pergi mengaji di Mesir. Tak apalah. Jadi bila sampai depan pintu tu, dia keluar pakai pelikat ya. Ya, ada apa? Dia tahu dah kita datang sebab apa? Dah bagi tahu dah. Tak keluar, tak sampai, tak mai kat kita. Kemudian tanya pula, kenapa nak pergi Mesir? Kenapa tak pergi tempat lain? La ilaha illallah. Orang bagi tahu dah orang nak pergi mengaji di sana apa semua sekali. Kenapa tanya? Kalau nak tak apalah, kok nak tanya kan. Kalau tanya pula ada sijil, ada surat apa semua nak pergi ke Mesir, ada semua ada. Tak tengok pun. Tak apa, nanti mai lain. Selesai gitu ya. Dan ada hamba Allah Ta'ala yang tak tanya langsung, tak pernah jumpa kita pun, dan tak pernah kenal kita pun. Tapi dibagi, dan bila diminta tanya, sampai lah tak bagi tahu nama. Siapa dia yang bagi duit pada kita untuk nak pergi tadi ni. Dan mereka tak pernah tanya apa bekal tersebut. Di mana kamu dah habiskan duit kami untuk mengaji dan sebagainya. Lepas tu kita jangan pandang orang panggil perkara yang kita lakukan tadi sebagai benda yang besar sangat yang kita lakukan. Tak, kecil sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Sebab tu jadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham mengalahkan 100,000 dirham. Kenapa? Kerana orang ni memberi ketika tiada. Dan seorang lagi memberi ketika dia ada banyak perkara pada waktu tersebut, tapi ini hanya sebahagian kecil, urdah min malih. Sedikit sangat daripada hartanya dibandingkan dengan hartanya yang lain. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mana didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah dalam satu peperangan dan persediaan untuk berperang, maka Sayyidina Umar kata kepada Sayyidina Rasul, ya Rasulullah, saya hadiahkan dan saya sedekahkan setengah daripada harta saya kepada agama Allah Ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ada yang lebih banyak daripada saya bagi, ya Rasulullah. Maksudnya munafasah, maksudnya berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan jalan Allah. Maka kata Rasulullah, ada. Sayyidina Abu Bakar, dia bagi banyak mana? Dia bagi semua. Tu dia. Tak ada tinggal terus. Bagi semua, tak ada tinggal setengah, tak ada. Sayyidina Umar kata, demi Allah tak akan ada seorang pun yang boleh menandingi beliau. Tak akan siapa boleh menandingi Sayyidina Abu Bakar dalam urusan tersebut. Lepas tu dalam hadis bila Nabi kata, idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Sadaqatin jariyah dimaksudkan dengan sedekah jariah sini, sebahagian ulama mengatakan sedekah umumnya. Sebahagian lagi ulama, dan ini yang kuat, mengatakan bahawa ianya adalah bermakna waqaf yang telah dikeluarkan oleh seorang tersebut. Maka sedekah yang kekal ini adalah al-waqf. Waqaf yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tu ajaib di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diceritakan tentang waqaf yang telah mereka keluarkan di jalan Allah, ajaib. Bukan setakat waqaf buat masjid saja. Di Malaysia kita terkenal waqaf buat masjid lah. Buat masjid, pakai berbondong. Tapi selepas siap masjid, orang nak mengaji, dia tak mahu, tak apa kot. Cari sendirilah. Dia tak ada dah waqaf kepada pelajar tersebut sehingga dia jadi alim besar. Waqaf kepada orang yang terlibat dengan ilmu, waqaf tentang pengeluaran kitab. Berapa ramai di kalangan ulama yang mengarang kitab yang banyak tapi tidak mampu mengeluarkan kitab tersebut kerana tidak ada kewangan. Kerana diminta dengan harta dengan kewangan yang tinggi oleh pihak percetakan. Orang nak cek balik, nak tulis dan sebagainya. Sebab nak tulis kena ada duit. Orang nak tukang tulis balik, dia tulis pakai tangan. Nak tulis balik kitab tadi perlu kepada upah.
Dan tu dia tak ada duit, last sekali kitab tadi akan jadi khazanah. Nah, ditinggalkan. Setelah dia meninggal, maka dia ambil keuntungan dengan perkara tersebut. Orang pakat pergi ambil kitab dia dan kemudian dijual kitab dia tadi, dia dapat untung pula kepada orang yang jual. Ini yang berlaku dalam dunia Islam kita sekarang. Nah, kenapa? Karena berkenaan dengan sedekah, wakaf dan sebagainya tidak diberikan dengan kefahaman yang betul. Nah, para muslimin yang terdahulu ada wakaf bukan hanya kepada umat manusia sahaja, juga kepada binatang. Di atas maqam al-Imam Syafi'i ada bentuk kapal yang diletakkan dalam kapal tersebut. Dia macam kubah, kemudian dia ada kita bentuk bulan sabit kan. Maqam Imam Syafi'i bentuk kapal. Kapal tadi diletakkan dalam dia bijlin, makanan untuk burung-burung yang berhijrah daripada barat ke timur. Pada setiap musim sejuk, musim panas, mereka akan terbang daripada barat datang ke timur, singgah di atas masjid Imam Syafi'i untuk makan pada ketika tersebut. Karena ada makanan disiapkan untuk mereka. Nah, jadi ada wakaf yang mereka telah wakafkan harta tadi, makanan tadi kepada binatang-binatang ini. Ada yang wakaf untuk anjing. Nah, dibuat suqyal kilab. Tempat bagi minum anjing, tempat bagi minum kucing. Tu kadang kita jalan di lorong-lorong di Kahirah, kita akan jumpa kadang ada bekas macam di atas jalan, batu, kemudian ada lubang, dalam tu ada air, dan ada tukang cuci pula tempat tersebut. Diwakafkan harta untuk tukang cuci bekerja, cuci bekas-bekas makanan binatang ni setiap hari. Selepas dah binatang ni makan kaza-kaza, dicuci balik, dibayar wakaf untuk binatang makan. Kucing, anjing liar, anjing-anjing yang terbiar tadi ni dah ada tempat makan. Nah, kucing-kucing gemuk. Kenapa? Karena diberikan makanan yang sihat kepada kucing-kucing ni, karena dengan harta wakaf. Nah, itu tak kira lagi dengan wakaf kepada hamba pada zaman dahulu. Kalau hamba tadi, zaman dulu ada hamba. Kalau hamba tadi dibawa disuruh oleh tuan dia untuk beli barang, beli makanan dan sebagainya, dibawa bekas yang diperbuat daripada orang panggil tanah liat. Kalaulah tiba-tiba terjatuh bekas tadi pecah, hamba mana ada harta nak beli macam mana? Maka balik nanti kemungkinan dia akan dipukul oleh tuan dia. Maka orang Islam pada waktu tersebut membuat satu lagi wakaf. Wakaf apa dia? Wakaf bekas makanan tadi. Maka hamba tadi boleh kutip balik bekas pecah tadi, pergi ke satu lajnah ni, ada satu tempat yang dia boleh tukar bekas pecah tadi dengan bekas baru. Dan dia balik seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku, dan dia akan dapat balik apa yang telah dia pecahkan tadi tanpa didenda oleh tuan dia. Ini idea muslimin yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yang telah hilang pada akhir zaman ini, yang tidak ada lagi perkara tersebut dalam fikiran, walaupun dengan cara yang berbeza lah mungkin, dengan cara yang berbeza yang dilakukan, wakaf kepada para penuntut ilmu dengan baik. Tapi kalaulah diusahakan lagi, diperkasakan lagi, dikuatkan lagi, moga-moga orang-orang yang punya kewangan, orang-orang yang ada kedudukan ini, mereka memandang dengan baik terhadap perkara tersebut dan memerhatikan setiap sudut keperluan umat Nabi Muhammad SAW, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk memasukkan kegembiraan ke dalam hati umat baginda Rasul SAW. Niat yang itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala akan mudahkan rezeki kita. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Umat sekarang umat yang tenat. Semuanya stres, macam-macam. Ada orang duit banyak sungguh tapi stres. Ada orang duit tak ada tapi tenang, yang relax. Dia masuk hutan, tembak burung, kan? Cari ikan, naik bot, tenang, tak ada nak bunuh diri apa semua. Ada orang yang duit banyak, kedudukan tinggi dan kata-kata sebagainya, tapi jiwa tidak tenang. Maka kenapa berlaku perbezaan? Melihat kepada apa yang ada dalam jiwanya dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang penuh jiwanya dengan Nabi SAW, dengan kasih kepada umat baginda Nabi SAW, insya-Allah orang-orang ini akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Jadi orang tadi dilihat kebahagiaan dia, bagaimana dia dengan Allah dan bagaimana dia dengan Nabi SAW. Insya-Allah dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan kepada
pihak Yayasan Kasih Nilofa ini akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dan juga akan terus melakukan kebaikan di jalan Allah. Niatkan kerana umat Nabi Muhammad SAW, niatkan kerana Allah Ta'ala, niatkan untuk memasukkan kegembiraan kepada hati umat Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga niat-niat kita tadi akan dipandang oleh Allah, akan diberikan perhatian oleh Allah, akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada tersalah dalam ucapan yang telah saya ucapkan pada pada malam ini, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada seluruh umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada yang menganjurkan majlis ini, Kak Tina, dan juga seluruh yang menganjurkan majlis ini, serta kepada yang mengikuti majlis kita pada malam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.